pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Mahamulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiruddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 26 Februari 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Mac 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada. Bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated travel operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatankuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email ke travelapplication@jpm.gov.pn. .21 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 7 kes kekal berada dalam kategori 5 dan dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 4 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,278 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 114,371 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,101 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Brohealth. Manakala 177 adalah dari hasil 1,685 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 5,420 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 83,761 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 30,440 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 7.1%. Dalam pada itu, 252 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 30,188 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 13 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka menerima 3 dos vaksin ialah 58.6% dari keseluruhan penduduk negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pengajian Tinggi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj secara maya. Menyertai majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Sembahyangku Kerana Allah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasir bin Supri, Pegawai Utama Pusat Dakwah Islamiah. Juga menyertai Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Tabung dana bagi pembinaan masjid melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS kini dibukakan selama 9 bulan bermula hari ini hingga 13 Disember 2022. Majlis pelancaran perkhidmatan SMS tabung dana bagi pembinaan masjid berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Penubuhan tabung dana bagi pembinaan masjid adalah dihasrat menjadi wadah kekal bagi umat Islam di negara ini untuk menginfakkan harta dengan niat sebagai ibadah. Sehingga bulan Februari 2022, RM18,639.32 berjaya dikutip. 24 peserta ekspedisi jelajah wasai Khazanah Permata Hijau berjaya menamatkan ekspedisi Anjuran Outward Bound Brunei Darussalam OBBD Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sempena Hari Kebangsaan ke-38. Ekspedisi berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil di kem latihan OBBD. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ekspedisi selama 3 hari tersebut bukan sahaja dapat memupuk kesedaran terhadap kepentingan untuk menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah negara, namun juga dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan peserta. $400 infak berupa barang-barang asasi berjaya dikumpul dan akan diserahkan kepada para mu'allaf yang memerlukan secara pandu lalu dan penghantaran ke rumah-rumah. Projek Fatul Barakah 3.0 yang bertujuan memberi infak untuk keperluan mu'allaf yang memerlukan diungkapkan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Persatuan Mu'allaf seluruh negara. Pagi tadi, 10 buah keluarga mu'allaf di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan tersebut secara pandu lalu. Selain itu, sebagai persiapan di bulan Ramadan, bahagian pembangunan mu'allaf juga mengedarkan poster amalan di bulan Ramadan kepada mu'allaf di negara ini. Penyerahan sumbangan akan diteruskan lagi di daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Temburong. Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB menasihatkan semua pengguna jalan raya untuk sentiasa peka dengan keadaan sekeliling ketika menggunakan sebarang kenderaan di atas jalan raya. Peringatan itu dikeluarkan selepas PPDB menerima laporan kemalangan jalan raya melibatkan seorang penunggang basikal dan sebuah kereta yang berlaku di kawasan rancangan perumahan negara Lambat Kanan, daerah Brunei dan Muara. Siasatan awal mendapati mangsa seorang remaja lelaki berumur 15 tahun dipercayai sedang berbasikal dan keluar dari persimpangan jalan secara mengejut mengakibatkan penunggang basikal tersebut dirumpuh oleh sebuah kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh paramedik. Siasatan juga mendapati mangsa yang meninggal dunia menggunakan basikal tanpa dilengkapi dengan pedal brake di bahagian hadapan dan belakang. Manakala pemandu kenderaan yang merupakan seorang lelaki berumur 18 tahun didapati tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Insiden tersebut masih dalam siasatan pihak polis.